Hai Topsibian, di dalam perlawanan e-sport ataupun bermain game, mesti semua orang ingin pandai dan mengalahkan musuh dan semestinya untuk mencapai ke tahap itu, mereka perlu berlatih dengan bersungguh-sungguh. Akan tetapi, ramai pemain memilih untuk menggunakan cara pintas, iaitu cara menipu untuk kesenangan diri sendiri namun malang tidak berbau apabila mereka telah ditangkap secara terang-terangan. Siapakah mereka itu? Kalau dah tengok, jangan diikut pula ya. Atun. Dalam game Dota 2, ada pelbagai hero untuk dipilih di mana setiap karakter mempunyai keunikan dan cara bermain yang berbeza. Salah seorang hero yang tidak pernah mengenal erti kekalahan ialah Meepo, di mana ia boleh berjalan dengan laju, boleh menghilangkan diri, boleh menangkap musuh dan boleh membahagikan badan dengan menciptakan kemusnahan. Tambahan pula, dengan mempunyai combo tersendiri yang sangat mahir dan pastinya boleh menang. Karakter yang pintar begini pastinya telah dipilih untuk bermain di dalam perlawanan terbesar seperti di International. Pada tahun 2018, telah dikeluarkan penilai yang sangat pandai seperti Atun daripada kumpulan Thunder Predator. Tetapi cara menekan kombonya sangat melebihi kemahiran manusia. Dan kalau diperiksa daripada combat log, anda akan dapat melihat dia mengeluarkan skill move sehingga 3 kali dalam 0.01 saat. Ia sangat jelas yang dia menggunakan makro ataupun hanya dengan sekali klik pada tikus pun dah keluar combo. Kalau dah ditangkap terang-terang macam ni, semestinya dia telah dibuang daripada perlawanan secara berkumpulan. Forsaken. Game FPS telah berada di podium serta mempunyai standard permainan tersendiri dan juga merupakan platform yang menganjurkan perlawanan terbesar di dunia seperti Counter-Strike Global Offensive atau CSGO. Ia boleh dikatakan sebagai tempat yang melahirkan banyak gamer-gamer terkenal, tetapi dalam masa yang sama, ada juga orang yang dihapuskan di tengah-tengah perlawanan, iaitu pasukan Optic India, kumpulan baru yang terkenal pada 2018 yang telah dipilih sehingga masuk ke peringkat Asia Final dan disebabkan terlampau pandai membuatkan kaki tangan perlawanan memasuki komputer Forsaken yang digunakan oleh salah seorang member kumpulan itu dan menemui fileword.exe program memerhati dan oleh kerana itu, satu tim tersebut telah diharamkan di dalam perlawanan. Bukan itu sahaja, apabila kaki tangan memeriksa kembali, sejak dari pusingan kelayakan India, telah mendapati Forsaken menggunakan program menipu yang sama dan membuatkan dirinya telah diharamkan daripada industri e-sport sehingga 5 tahun. Malang kepada rakan sekumpulan. Superfast Jellyfish. Membuat speedrun atau menamatkan game dalam masa yang singkat adalah acara bermain yang penuh cabaran sehingga ada peserta yang mencipta rekod. Oleh itu, ia menghasilkan kelajuan biasa seperti kelihatan membosankan serta-merta. Ramai gamers mencipta syarat tambahan supaya misi itu kelihatan lebih menarik seperti Superfast Jellyfish yang membuat speedrun game Super Mario 64 dengan cara menutup mata dan dia berjaya menamatkan game dalam masa 42 minit sehingga penonton live stream memberikan tepukan. Akan tetapi, apabila anda melihat balik cara permainannya, didapati cara berlari Mario itu sangat luar biasa kerana ia boleh mengelak halangan dengan tepat. Tambahan pula, dia membuka bunyi pemberitahuan yang lain selain daripada bunyi game. Yang anehnya, tidakkah ia akan mengalihkan perhatiannya? Apabila dibandingkan rakaman dia bermain secara terbuka dan tertutup mata, admin boleh katakan stepnya sangat sama. Sehingga tuan badan perlu mengeluarkan klip kenyataan mengakui bahawa dia boleh menamatkan game tersebut kerana dia menggunakan kain penutup mata yang boleh melihat. Shaiko. Seorang lagi peserta muda yang prestasinya cemerlang sehinggakan dicari kesalahannya. Shaiko mula memasuki industri e-sport dalam perlawanan Rainbow Six Siege pada tahun 2017 tetapi perjalanannya dalam bidang ini tidak panjang apabila Pengu, pemain tim Panta telah memberitahu penyelia bahawa cara tembak Shaiko ada sesuatu yang tidak kena dan mohon diperiksa dan mendapati dia telah makro tekan nombor 4 di mana dia menekan set 3 nombor sebanyak 47 kali dan set 4 sebanyak 24 kali. Tambahan pula, setiap tekanannya sangat pantas dari jari manusia boleh melakukannya. Kemudian, dia juga telah di-ban selama 2 tahun dan bukan hanya di-ban daripada perlawanan tetapi Shaiko juga dilarang untuk tidak mencipta sebarang ID dalam rangkaian ESL. Pada tahun 2019, selepas dia dibebaskan, kemudian diturun ke padang perlawanan dan telah menghalau Pengu sebagai balas dendam. Di situ bermulanya pertanyaan, mungkinkah Shaiko tidak menipu? Water got him. Game FPS itu selain perlu mempraktikkan kemahiran dan menggunakan strategi yang sewajarnya, kelancaran permainan itu juga penting. Contohnya, kejadian yang berlaku dalam game Apex Legends, di mana server gagal berfungsi sebab sahaja permainan bermula. Ini membuatkan pemain tidak seronok dan hilang rentak bermain, tetapi apabila game bermula, ada seorang pemain telah menembak mati orang. Dan didapati pemain ini mempunyai status dan tag nama yang sama dengan Water Got Him, seorang streamer di Twitch.
Apabila topik ini dipetik, dia menidakkannya, tetapi kelakuannya di dalam live stream tidak dapat disorok daripada mata warga netizen kerana ada seseorang terdengar bunyinya menaip sesuatu sebelum server gagal berfungsi dan dijangka ia adalah DDoS atau membuatkan server itu penuh sehingga melebihi limitnya. Satu lagi bukti yang membuatkan orang percaya itu adalah kerjanya sebagai rank point yang luar biasa tingginya. Johnny K. Segelintir pro player yang melangkah masuk ke dalam perlawanan besar boleh dikatakan mereka berkemahiran, tetapi ada segelintir orang sangat dahagakan kemenangan sehingga melakukan hal yang tidak sepatutnya seperti Fortnite World Cup di mana siaran perlawanan yang berjumlah nilai sebanyak 170 juta ringgit. Johnny K, seorang member Team Caliber, telah memasang ESP secara rahsia. Ia adalah program menipu game FPS dan feature khasnya adalah pemain dapat melihat semua benda melalui dinding. Di mana rahsia itu telah dibongkar oleh The Fortnite Guy di mana ia menunjukkan permintaan pembelian serta merekod skrin selepas pemasangan di mana Johnny K akan diharamkan sebaik sahaja permainan bermula untuk berunding dengan hacker yang menjual program itu. Seterusnya bagaimana dia harus membetulkannya dan apabila melihat kembali live stream semasa dia bertanding dalam kelayakan pada April 2019, didapati cara bermain yang terlalu tenang untuk pentas perlawanan tahap dunia. Bukti sangat kokoh begini, agensi seperti Caliber telah mengeluarkannya dengan segera. Sample 0311. Kalau nak masuk bidang streamer dan menggunakan program penolong, admin boleh katakan keputusan itu salah. Kerana warga netizen sangat pandai mencari kesalahan seperti Sample 0311 di mana gaya bermain game Destiny itu olehnya kelihatan sangat pandai kerana dia boleh menjangka keberadaan pihak lawan yang sedang berlari ke arah mana dan jalan mana dia harus perangkap. Kalau tidak berkemahiran, mesti menggunakan wallhack ataupun program yang tolong pemain melihat pihak lawan walaupun dihalang oleh dinding itu. Oleh itu, ada segelintir penonton merekod live streamnya dengan segera di mana seorang pemain menyebarkan pandangan sampel secara langsung dan dia menyedarinya setelah melihat gambarnya ada garisan merah menutupi. Walaupun pada mulanya dia menafikannya tetapi dalam siaran langsung itu membuatkan dia akur kepada bukti dan mengaku telah menggunakan program menipu. Tambahan pula dia diharamkan daripada bermain game tersebut. Otnil. Joshua Otnil Kirkhauser, selain daripada dia menjadi streamer di platform Twitch, dia juga menjadi model pembangunan permainan H1C1, sebuah game Battle Royale di mana kita perlu menyelamatkan diri daripada peperangan kejam dan berjaya menyelamatkan diri sebagai orang terakhir atau kumpulan terakhir. Barang yang kita boleh bawa bersama seperti senjata, peralatan first aid serta kenderaan yang boleh mempercepatkan perjalanan kita. Tambahan pula sistem craft untuk kita membina barang keperluan kita dengan sendiri. Semestinya Otnil akan menunjukkan cara bermain game dalam live streamnya dan dia berjaya menghapuskan sekumpulan pemain di mana pihak lawan tidak boleh melawan dan membuatkan sekumpulan pemain membuka mikrofon dan mengatakan, "Awak menipu ke?" Kerana mereka langsung tidak nampak kelibat Otnil dan ia membuatkan Otnil sedikit pucat dan kembali periksa program dan dia terlupa untuk tutup mod untuk menghilangkan diri dan mod khas untuk pembangunan program sebelum bermain dan meminta maaf kepada sekumpulan itu serta membiarkan mereka menembaknya sebagai bayaran. Nick 830. Satu lagi game terkenal seperti Fortnite adalah salah satu game yang mengadakan perlawanan yang seronok dan di dalam perlawanan Fortnite Streamer Bowl Event, sebuah kerja kebajikan tetapi masih lagi ada orang yang berhati busuk dalam perlawanan apabila pemain Nick 830 telah melanggar peraturan perlawanan yang terhad untuk pemain mesti melompat di kawasan tertentu untuk mengekalkan keseimbangan dalam perlawanan di mana dia dan Morgan sahabat karibnya tidak mempedulikannya kerana hukuman dalam match ini hanya memberi amaran saja dan mereka melompat di luar kawasan secara rahsia. Apabila tiba masa untuk menembak membuat dia senang menghapuskan pihak lawannya sebelum menamatkan perlawanan di tempat ke-6 dan sesungguhnya rancangan tipu ini Nick 830 telah memberitahu Morgan sejak dari sebelum bermain game di mana kita dapat mendengar suara mereka masuk ke dalam klip semasa penjelasan kawasan tempat bermain. Have loot that spawns on top. They're gonna be keeping an eye out for retail route. Dan kalau begitu, mereka memang niat menipu dari awal lagi. Apex Void. Kejadian ini membuatkan penggemar game Hearthstone Game Card Duel nombor 1 dunia terkejut di mana di dalam perlawanan Hearthstone Championship Tour tahap Winter Final North America pada tahun 2019, ada peserta telah dibuang di tengah-tengah perlawanan dan ianya adalah Apex Void, pemain mage dan juga salah satu pemain terhebat di dalam perlawanan di mana pihak kaki tangan berkata bahawa pembuangan kali ini mereka dimaklumkan bahawa Apex Void mungkin melanggar peraturan perlawanan dan apabila diperiksa didapati ia adalah benar. Namun, Tuan punya badan telah berkata dia dan pemain duduk berdekatan dipilih untuk masuk mod penonton semasa kaki tangan sedang sepadankan kami.
dan membuatkan kami boleh melihat barang orang sebelah dan dia telah menaik mesej dalam chat box selain daripada bercakap supaya pihak lawan sedar dan apabila tamat perlawanan secara dia tidak sengaja terhantar mesej itu kepada kaki tangan dan dianggap dia sengaja menipu. Kalau anda suka video kami, boleh beri komen, tekan like dan subscribe. Jangan lupa saksikan video seterusnya daripada kami.